Ya, Assalamualaikum kepada Tuan pensyarah dan rakan-rakan semua. Hari ini saya dan ahli kumpulan iaitu kumpulan kami ingin membentangkan atau membincangkan tentang isu yang dihadapi dalam organisasi. Okay, sebelum tu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya Nur Haizat bin Mahat, Muhammad Amir Sharifuddin bin Muhammad Azadi, Muhammad Hafiz bin Arsyad, nampak pula, Khairul Nizam bin Abdul Ghani. Bagi pengenalan, pembangunan sumber manusia adalah salah satu komponen penting di dalam pembangunan organisasi yang ingin menjadi dinamik dan berorientasikan pertumbuhan. Ismail 2021. Berbeza dengan sumber lain, semua manusia mempunyai keupayaan dari segi potensi yang tidak terhad dan boleh digunakan di dalam pelbagai jenis persekitaran. Pada masa yang sama, potensi ini juga boleh digunakan untuk mewujudkan iklim yang boleh mengenal pasti, memupuk dan menggunakan keupayaan manusia. Secara umum, pembangunan sumber manusia HRD bertujuan untuk mewujudkan iklim yang terbaik untuk memaksimalkan produktiviti pekerja dan memberikan pemahaman tentang konsep sistem HRD. Mekanisme berkaitan serta perubahan di dalam organisasi. Ismail 2021. Next slide. Isu yang dihadapi di dalam pembangunan organisasi, produktiviti pekerja. Isu utama yang dihadapi di dalam organisasi adalah produktiviti pekerja. Matlamat utama Jabatan Semua Manusia adalah untuk mengurus dan mengatur pekerja supaya mereka boleh menjadi lebih produktif. Oleh itu, pengurusan biasanya akan berfikir secara kritis tentang bilangan orang setiap shift, tugasan pasukan, tawaran motivasi seperti bonus dan mengekalkan semangat yang tinggi. Faktor-faktor ini mempunyai kaitan di antara satu sama lain. Jalal 2016. Di dalam produktiviti pekerja, isu lain yang dikenal pasti adalah kelemahan di dalam melaksanakan program latihan. Secara umum, latihan diperlukan dalam hampir setiap perniagaan dan industri kerana setiap syarikat mempunyai polisi dan prosedur tersendiri yang mesti dipatuhi oleh pekerja. Waters dan Rodriguez 2017. Jabatan Semua Manusia juga bertanggungjawab di dalam penyelesaian konflik pekerja. Walaupun ahli Jabatan Pengurusan Kaki Tangan Pekerja bekerja keras untuk mencari pekerja yang sesuai dengan budaya syarikat, pelbagai personaliti, pengalaman dan set kemahiran yang terdapat dalam tenaga kerja bermakna bahawa beberapa konflik pasti akan berlaku. Slide seterusnya, kaedah diagnosis yang digunakan. Kaedah diagnosis yang digunakan di dalam tugasan ini adalah temu bual yang memfokuskan kepada penilaian. Temu bual penilaian prestasi dijalankan berdasarkan bahan bertulis yang diketahui lebih awal seperti borang penyediaan dan panduan temuduga. Bual 2014. Respon daripada temuduga ini berfungsi untuk mewujudkan kuasa penyelia dan menghalang pekerja daripada membincangkan isu yang dibangkitkan dalam jawapan pekerja kerana ia bertentangan dengan norma organisasi. Putusan yang diperolehi dalam temuduga diletakkan secara bertulis dan seterusnya diringkaskan dalam dokumen untuk ditandatangani oleh kedua-dua peserta, iaitu pekerja dan penyelia. Untuk kekal produktif, kerja dan kehidupan rumah yang seimbang adalah penting pada pekerja. Sekiranya organisasi menerima jawapan negatif tentang soalan ini, sudah tiba masanya untuk menyemak faktor lain yang boleh menyebabkan lebih tekanan kepada pekerja secara keseluruhan. Saya serahkan kepada Muhammad Amir Sharifuddin untuk slide seterusnya.
Assalamualaikum Sir dan rakan-rakan. Saya Muhammad Amir Syarifuddin, street number 268505, akan menerangkan berkaitan perincian diagnosis. Semasa menjalankan temuduga dan mencari diagnosis masalah pekerja, terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh organisasi. Sebagai contoh, organisasi telah perspektif mana yang akan digunakan dalam penilaian ini. Sebagai contoh, bergantung pada perkara yang dinilai, penanda aras yang digunakan termasuk perkara seperti kebahagiaan pelanggan, kecekapan pekerja, produktiviti atau output dan sebagainya. Diagnosis organisasi mungkin berbeza, terutamanya jika orang menganggap matlamatnya adalah untuk memecat individu yang tidak memenuhi PIYM. Untuk meminimumkan risiko tanpa penyertaan, organisasi perlu memastikan matlamat temubual ini dimaklumkan lebih awal dan pekerja dibawa masuk sebagai rakan kongsi dalam mencapai matlamat tersebut. Seterusnya berkaitan kaedah analisis data yang digunakan. Untuk menilai produktiviti pekerja, kaedah analisis data yang digunakan adalah penilaian prestasi pekerja. Proses penilaian prestasi pekerja adalah penting bagi organisasi untuk meningkatkan produktiviti pekerja dan meningkatkan hasil mereka. Penilaian prestasi ialah proses tahunan di mana prestasi dan produktiviti pekerja dinilai berdasarkan set objektif yang telah ditetapkan. Pengurusan prestasi adalah sangat penting, bukan sahaja kerana ia merupakan faktor penentu dalam kenaikan gaji dan kenaikan pangkat pekerja, tetapi juga kerana ia dapat menilai kemahiran, kekuatan dan kekurangan pekerja dengan tepat. Walau bagaimanapun, penilaian prestasi jarang digunakan dengan baik kerana kaedah penilaian prestasi sentiasa ada gagal untuk menginternalisasi keputusan prestasi pekerja. Untuk mengelakkan penilaian prestasi terjejas, pengurus sumber manusia perlu merombak proses sedia ada mereka dan cuba melaksanakan salah satu kaedah penilaian prestasi moden pada hari ini. Sebagai contoh, organisasi yang dikenal pasti telah melaksanakan penilaian berdasarkan objektif syarikat. Selain itu, organisasi ini juga menggunakan ulasan 360 untuk menganalisis data pekerja. Secara umum, ulasan 360 ialah cara terbaik untuk mengumpulkan maklum balas daripada pihak berkepentingan di semua peringkat organisasi dan memanfaatkan maklum balas tersebut untuk memacu prestasi, pembangunan dan pertumbuhan bagi individu dan pasukan. Seterusnya, pelaksanaan intervensi yang berkesan untuk memacu produktiviti pekerja. Peranan pengurusan sumber manusia. Peranan Jabatan Sumber Manusia telah berkembang dalam beberapa tahun kebelakangan ini, di mana ia berkembang melepasi penguatkuasaan dasar dan prosedur pengrekrutan, pengambilan pekerja dan pengurusan pekerja. Kerja yang fleksibel bergantung pada peranan. Program kerja fleksibel meningkatkan produktiviti pekerja dan dengan mengurangkan tekanan alam sekitar, membolehkan perempuan yang lebih baik dan menghapuskan mesyuarat yang tidak perlu. Stella 2020. Mengambil kira persekitaran fizikal. Banyak organisasi berada di dalam proses menavigasi peralihan kepada kerja dalam pejabat, sama ada sepenuh masa atau secara hibrid. Selepas lebih setahun bekerja dari jauh akibat wabak. Oleh itu adalah penting untuk memastikan persekitaran pejabat disediakan untuk memacu produktiviti pekerja. Dan yang terakhir, menitik beratkan penggunaan teknologi. Jika organisasi berjaya menarik bakat terbaik dan mengekalkan kaki tangan pekerja cemerlang, alatan dan teknologi yang lemah boleh menjejaskan produktiviti dan menimbulkan kekecewaan di kalangan pekerja terbaik organisasi. Seterusnya, saya serahkan kepada Muhammad Hafiz untuk menyambung pembentangan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Doktor. Saya Muhammad Hafiz bin Arsyad, metric number 268408. Intervensi perubahan yang dicadangkan di dalam organisasi yang dikenal pasti. Intervensi perubahan yang dicadangkan di dalam organisasi yang dikenal pasti adalah memberikan sokongan kepada kreativiti dan inovasi.
Walaupun penting untuk menetapkan garis panduan, matlamat dan jakaan untuk pekerja adalah sama pentingnya untuk menyediakan ruang untuk fleksibiliti, inovasi dan kreativiti. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Ghosh 2015, menghadkan kreativiti dan inovasi ialah cara terbaik untuk membunuh produktiviti dan pelibatan pekerja. Apabila pekerja dibenarkan untuk menjadi kreatif dalam pekerjaan mereka, mereka dapat menghasilkan lebih banyak prestasi seperti berpotensi meningkatkan jualan atau mengurangkan kos. Ia boleh dilakukan dengan melaksanakan latihan dan insentif yang sesuai untuk meningkatkan kreativiti dan menggalakkan inovasi. Dengan menyemak kawasan tertentu dalam syarikat, pihak pengurusan boleh mencipta program yang diperlukan untuk memupuk budaya pekerja yang kreatif dan inovatif. Seterusnya, halangan perubahan yang dijangka dihadapi. Kekurangan kepimpinan. Kepimpinan kanan dan tingkah laku boleh memberi kesan kepada persepsi pekerja terhadap syarikat secara keseluruhan. Kekurangan komunikasi. Kekurangan komunikasi yang kerap mempunyai kaitan dengan pelibatan dan produktiviti pekerja. Kekurangan strategi untuk mengiktiraf pekerja. Apabila pekerja berasa kurang dihargai dan tidak dihargai, ia memberi mereka lampu hijau untuk menutup mata terhadap semua perkara yang berkaitan dengan syarikat. Seterusnya, kekurangan keseimbangan di dalam kerja kehidupan. Mengatasi halangan dalam pelibatan pekerja memberikan organisasi kelebihan besar yang boleh membantu mereka kekal di hadapan. Untuk ayat kesimpulan, salah satu cara organisasi boleh meningkatkan produktiviti pekerja adalah dengan membuktikan mereka mengambil berat tentang pekerja, tidak kira di mana mereka berada dalam kitaran pekerjaan, termasuk apabila mereka meninggalkan syarikat. Dengan menyediakan faedah perberhentian yang mencukupi, termasuk perkhidmatan peralihan kerjaya untuk semua pekerja, majikan boleh melakukan perkara yang betul dan seterusnya menyelamatkan organisasi daripada berbagai akibat negatif yang berkaitan dengan penstrukturan semula tenaga pekerja. Bukan mudah bagi mana-mana syarikat untuk melaksanakan pelan produktiviti yang sempurna. Memandangkan penekanan semasa terhadap penglibatan pekerja dan kemunculan ekonomi hubungan pekerja, pemimpin sumber manusia mempunyai peluang unik untuk mencipta persekitaran tempat kerja dan mereka bentuk program yang membina pasukan yang sangat berkesan dengan bersenjatakan alat dan sumber yang betul untuk membantu mereka memanfaatkan sepenuhnya usaha mereka. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.